Ada orang senang jadi susah. Ada kerja kena buang kerja. Ada imam kena pecat. Ni Buang Tebal, imam kena pecat. Hari tu nak semayang tuan-tuan, imam tak ada. Semayang maghrib, imam tak ada. Jadi yang ada imam kena pecat. Imam kena pecat lah jadi imam. Makmum kata hang lah jadi imam. Aku kena pecat dah. Yang tak kena pecat tak ada. Yang kena pecat lah tak apalah. Semayang maghrib, jadi imam semayang maghrib pun kena tangkap tuan-tuan. Yang tak semayang mereka tak tangkap. Ni hawak apa ni. Terus semayang pun tak boleh. Ni yang ada lah ni. Jalan susah, jalan payah. Tapi itulah jalan para anbiya, jalan para rasul. Falaq tahamal aqabah. Maka Tuhan tanya, kenapa kamu tak pilih jalan mendaki? Kenapa kamu pilih jalan mudah, jalan senang? Kenapa kamu tak pilih jalan perjuangan? Jalan yang diikuti, yang dilalui oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Jalan orang-orang soleh. Jalan Nabi, mana ada jalan Nabi jalan senang? Ada Nabi kena bunuh. Nabi Muhammad sendiri dilontak dengan batu. Jalan payah. Kenapa tak pilih jalan mendaki? Jalan benar, jalan betul, jalan para Nabi. Falaq tahamal aqabah. Kenapa kamu tak pilih jalan mendaki? Wa ma adraka mal aqabah. Apakah itu jalan mendaki? Allah kata fakku raqabah, memerdekakan perhambaan. Dalam keadaan umat dihambakan dengan peraturan hukum hakam jahiliah, Allah suruh kita bangkit, membebaskan, memerdekakan umat daripada kongkongan undang-undang jahiliah ini. Jalan itulah yang dipilih oleh para anbiya yang kita kena ikuti dan lalui. Jadi memang susah di dunia, tapi dalam kubur insya-Allah tempat rehat. Jangan tuan-tuan duk fikir aku lah ni sibuk kan, duduk dalam kubur esok dah buat ibadat. Tak ada tuan-tuan. Dalam kubur tak ada ibadat dah. Sana tempat terima balasan, sini yang kita nak pulun sungguh-sungguh ni. Nak buat kerja sungguh-sungguh. Sebab itu kubur tempat kita menerima, tempat orang berjuang, berjihad, berehat di sana. Kita berehat dalam kubur. Di sini tempat kita bekerja, tempat kita berjuang, tempat kita berjihad. Itu wajib kita percaya dengan asas kubur. Jadi dan orang-orang yang berbuat maksiat. Jadi yang nak kena seksa kubur ni orang yang buat maksiat. Dan nikmatnya bagi orang yang berbuat taat. Orang yang soleh, yang buat taat, kubur tempat dia menerima nikmat. Sebelum dapat nikmat syurga, terlebih dahulu dia telah mendapat nikmat yang dinamakan nikmat dalam kubur. Berehat, tidur lena di sana. Tempat yang nyaman. Bersemadilah di situ orang-orang yang berjuang berjihad. Di dunia susah, macam Syekh Qutb rahimahullah ta'ala, di penjara, di fitnah. Dalam kubur rehat. Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, tuan-tuan sekalian, ketika di dunia dulu ni, Allah, penjara tu macam rumah dia, keluar masuk penjara. Dan paling akhir tuan-tuan, dia ditahan di kem tahanan Batu Gajah. Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, bekas yang di-Pertua Agong Parti Islam Malaysia PAS, Parti Islam Tanah Melayu masa tu. Bukan setakat di zaman penjajah tuan-tuan ada undang-undang darurat, akta yang membolehkan orang ditahan tanpa bicara, tetapi akta itu terus berjalan tuan-tuan atas nama yang berlain. Sekarang dikenali sebagai ISA, tahan tanpa bicara. 50 tahun merdeka, ISA terus berjalan, menyekat orang daripada bercakap. Tak ada kebebasan. Termasuk Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Sampai tuan-tuan sekalian, beliau mengidap penyakit kencing berdarah. Pas buat rombongan pergi jumpa Tun Dr. Ismail, Menteri Dalam Negeri masa tu, merayu tolong bebas Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Bukan calang-calang orang ni. Dia ni mana kata di zaman tu mana ada anak Melayu doktor. Dia doktor. Seorang yang bercakap, tuan-tuan sekalian, bila dia bercakap orang kagum dengan ucapan-ucapan dia. Buah pemikiran cukup hebat. Mengidap penyakit kencing berdarah di kem tahanan Batu Gajah, merayu minta bebas, tak bebas. Sehinggalah doktor yang merawat beliau, tuan-tuan sekalian, bagi laporan pada kerajaan bahawa penyakit dia cukup kritikal. Dia dibebaskan kemudian pergi menemui Allah Subhanahu wa taala. Tak lama lepas tu dia meninggal dunia. Dan jasadnya disemadikan, tuan-tuan sekalian, di masjid
Lama Bandar Taiping. Kalau tuan-tuan pergi Pekan Taiping, tuan-tuan tengok masjid lama. Masjid lama Taiping, tengah-tengah Pekan Taiping itu, masjid putih. Depan mihrab tu tuan-tuan ada pusara Dr. Burhanuddin Al-Helmi, pejuang kemerdekaan. Tak sebut nama dia. Yang naik nama Tengku Rahman ya. Dr. Burhanuddin Al-Helmi tak sebut pun. Dia dulu tuan-tuan sekalian memimpin PKMM, Persatuan Kebangsaan Melayu Muda, Melayu Melaya. Yang masa tu UMNO tak duduk di mana lagi. Tak berani UMNO sebut merdeka. Sekat hidup Melayu gitu ya. Orang dah sebut awal merdeka lah. Inilah orang yang kena tahan di zaman penjajah dan kena tahan lepas merdeka. Tuan-tuan tengok pusaranya, tuan-tuan tertera dengan jelas. Dr. Burhanuddin Al-Helmi, pejuang kemerdekaan tanah air, pejuang bangsa Melayu dan pejuang Islam. Disebut